pecahan sahaja. Okey. Sedikit pengulangan untuk pecahan. Ingat lagi tak pecahan tu apa? Ingat. Okay, so saya sengaja nak ulang sedikit pasal pecahan ni, takut ada yang terlupa. So pecahan ni ialah sebahagian daripada satu keseluruhan. Keseluruhan. Dia adalah sebahagian sahaja. Sebab tu tadi kita sebut 1/4 contohnya. Okey, so dalam pecahan ni selalunya kita akan ada dua nombor. Untuk menulis pecahan kita ada nombor per dengan nombor. Okey. So dekat atas ni kita sebutkan sebagai apa? Dekat atas ni kita sebut apa? Ingat tak? Nombor ni kita panggil sebagai apa? Bawah. Ini adalah penyebut. Ya, betul. So, ini adalah penyebut. Yang atas ni adalah pengangka. Bawah adalah penyebut, atas adalah pengangka. Jadi dekat sini, ini adalah cara untuk kita tuliskan pecahan. Ini adalah pecahan yang biasa kamu belajar lah. So kita masuk, ada yang masuk lagi. Okay, so seterusnya kita masuk kepada pecahan tak wajar. So pecahan tak wajar. Ingat lagi tak? Macam mana? Apakah contoh pecahan tak wajar? Cuba seorang bagi. 5/3. Cantik. 5/3. Kenapa 5/3 ni dipanggil sebagai pecahan tak wajar? Sebab atas dia yang besar. Okay, yes. Atas besar ni nombor dia lebih besar. Pengangka lebih besar daripada kecil. Lebih besar daripada kecil. Pengangka lebih besar daripada penyebut. Apabila pengangka lebih besar daripada penyebut, kita panggil sebagai pecahan tak wajar. Okay. So itu adalah pecahan tak wajar. Nombor bercampur ingat lagi? Ingat. Bagi contoh. 1/4. 1/4. Okey. Betul? Bagus. So nombor bercampur ni maksudnya kita ada nombor bulat bersama-sama dengan pecahan. Apabila kita ada nombor bulat dengan pecahan, kita panggil sebagai nombor bercampur. Okey. Itu adalah sedikit recap lah supaya kamu ingat apa itu pecahan tak wajar, apa itu nombor bercampur. Sebab kat sini kita akan gunakan banyak lah. Okey, so sekarang kita akan masuk kepada menukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur dan sebaliknya. Jadi kita dapat pecahan tak wajar, kita nak masukkan kepada nombor bercampur. Nak tukar kepada nombor bercampur ataupun vice versa lah. Kita dapat nombor bercampur, kita nak tukarkan kepada pecahan tak wajar. Okey, pertama sekali kita tengok kat sini, soalan yang pertama dia bagi, nyatakan 1/4 dalam pecahan tak wajar. Okey, dekat sini saya akan tunjukkan contoh demi contoh mengikut beberapa kaedah. Pertama sekali kita akan tengok macam mana nak buat soalan ni mengikut bentuk. Okey, nyatakan 1/4 dalam pecahan tak wajar. Okey, kalau dalam bentuk kita akan buat Harap tambah. Okey, sebab dia ada banyak cara lah. So saya akan buat dalam bentuk dulu. Okey. Kalau 1/4 ni kita buat dalam bentuk ingat lagi tak? Okey, yang ni penuh 1/4, yang ni tak penuh. Okay. Maknanya dalam ni, yang ni kita assume ini adalah 1, kan? Ini adalah 1, manakala yang ni adalah 1/4. Maksudnya kita nak ambil yang ni je, 1/4 yang ni je.
So ini adalah 1/4. Yang lain ni kita tak ambil Kita hanya ambil yang ni saja. 1/4. Yang ni keseluruhan sekali. Ini adalah cara kita nak hasilkan pecahan dalam bentuk. So ini adalah 1/4. 1/4 tu kita boleh pecahkan juga Sekejap Maknanya yang satu ni kita boleh pecahkan dia juga. Okay. So dia boleh jadi ini 1/4. Betul tak? Tanya kalau tak faham. 1/4. 1/4. Yang ni pun 1/4. Yang ni 1/4. Kita nak ambil yang ni je. Saya warnakan di mana yang saya nak ambil. Kita nak ambil yang semua yang ni. Okay. Dan saya ambil yang ni sahaja. Okay. Jadi 1/4 pecahan dalam bentuk tadi yang atas ni kita boleh jadikan seperti yang di bawah. Okay. So kita ada 1/4 dekat sini tambah 1/4 jadi berapa? 1/4 tambah 1/4 ada 2/4. 3/4. 4/4. Yang ni ada? Maknanya keseluruhan sekali kita ada 5/4. Ya. Maknanya 1/4 kalau kita pecah, kalau kalau kita buat dalam bentuk macam ni, kita boleh tahu bahawa 1/4 sama juga dengan 5/4. Okey, kedua-dua ni adalah sama. Cuma satu ni kita pecahkan kepada 4 bahagian. Okey. So ini adalah dalam bentuk dalam bentuk saya tak nak kamu salin pun. Nanti kamu boleh rujuk buku teks untuk kamu tahu untuk kamu ulang kaji lah. Sebab ini kita jarang guna sekali. Okey. Seterusnya ialah tukar 1/3/8 kepada pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar menggunakan garis nombor. So garis nombor ni pun jarang sekali kita guna, tapi saya kena tunjuk juga supaya kamu faham. Okay. So dalam garis nombor ni seperti biasa seperti biasa yang kamu buat dalam garis nombor biasa, kita mulakan dengan kosong. So kita akan naikkan dia 1/8 Kita tengok dekat soalan. Kenaikan dia adalah per 8. So kita naikkan dia 1/8. Selepas 1/8 naik 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8. Okey, 8/8 ni saya berhenti sekejap. 8/8 ni boleh juga ditulis sebagai berapa? 8/8 ni bersamaan juga dengan tak tahu. Okey. Tengok kat sini Kita tengok kat sini 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Maknanya 4/4 ni dalam satu kotak ni dia bersamaan juga dengan berapa? Kalau 4/4 ni bersamaan dengan berapa ni? 1. Sebab dia adalah keseluruhan. Dia adalah keseluruhan ni, nampak ni? 4/4 adalah keseluruhan. Jadi kalau 8/8 ni dia bersamaan juga dengan 1. Ya, bagus. Dia ada bersamaan juga dengan 1. Okay. And then lepas 8/8 berapa? Tambah lagi 1/8. Jadi berapa? 9/8. 9/8. Kalau kat atas ni 1 tambah 1/8 ni jadi berapa? 1/8. Betul. So yang atas ni kita akan naik 2/8. 3/8. Okay. So 9/8 naik lagi 10/8, 11/8. So maksudnya dekat sini kita boleh nampak bahawa 1/3/8 bersamaan juga dengan berapa?
11/8. Yes. Okey, maksudnya kat sini kita boleh jadikan bahawa 1/3/8 bersamaan 1/3/8 bersamaan dengan 11/8. 11/8. Tukar 9/4 kepada nombor bercampur. Okay, saya nak tunjukkan dua cara, kaedah bahagi dengan kaedah pengasingan. Kamu boleh guna yang mana satu? Kita ada kaedah bahagi dengan kaedah pengasingan. Yang ni yang ni boleh catat dekat dalam buku masing-masing. Boleh tulis salin soalan, tukar 9/4 kepada nombor bercampur. Sebab ini kita selalu guna. Maksudnya soalan ni minta kita nak tukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Okey, kita nak tukarkan pecahan tak wajar ni 9/4 kepada nombor bercampur. Maksudnya pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Itu adalah kebiasaan yang kita buat lah. Pecahan tak wajar kepada nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Okey, so sekarang ni kita akan mulakan dengan kaedah bahagi dahulu. Yang ni saya akan tunjukkan kedua-duanya. So 9/4 dia sama juga maksudnya dengan 9/4. Okey, dia sama maksudnya. Jadi dia adalah 9/4. Faham 9/4 ni kita sebut juga, kita boleh sama maksud dia dengan 9/4. Maksud dia sama. So 9/4 ni kita boleh tulis dalam bentuk lazim yang biasa yang kamu pernah buat sebelum ni. Okey, nombor atas 9 bahagi dengan 4. Ni kita tengok dah siap dah. Okey, tak apa. Ya, sama-sama So 4 darab dengan berapa? Yang paling dekat dengan 9. So 4 darab dengan 8. 8, which is darab dengan 2. So kita akan dapat 8. So di sini kita akan tolakkan. So 9 tolak 8 dapat 1. Okey. Kita akan gunakan ketiga nombor ni Bila dah ada baki tu biar. Okey. So kita akan ambil yang ni. Okey. So macam mana kita nak tuliskan dia? Apa jawapan dia? 2/1/4. Ya, 2/1/4. Ini adalah kita punya nombor bercampur menggunakan kaedah bahagi. Okey, yang dah dapat tu betul semua jawapan sama? Sama. Okay, good. So sekarang ni kita tengok kaedah pengasingan. Kaedah pengasingan ni jarang kita buat, tapi ada pelajar suka, ada murid yang suka juga. So kita kena tengok sama-sama. So 9/4 ni kita boleh asingkan dia. Asingkan dia maksudnya mengikut nombor penyebut. Maksudnya kita buat nombor penyebut tu kan 4 kan. Kita buat 4/4 dulu. Okey. Tambah dengan kita dah ambil 4. Baki lagi berapa? Untuk dapatkan secukupkan 9. Kita dah keluarkan 4. Baki lagi berapa? 5/4. Ya, 5/4. Kita asingkan dia dulu. And then kita tahu 4/4 ni kita dapat berapa tadi? Kita tahu dia adalah 1 tambah 5/4. 5/4 ni masih lagi tak wajar. Kan? Tak wajar kan? So kita pecahkan lagi 5/4 ni. So 5/4 ni kita pecahkan jadi 4/4. Kita dah ambil 4, so tinggal lagi berapa? 2/4. Nampak? 4/4 tambah 1/4 kan dapat 5/4. Kita asingkan mereka sahaja. Okay. So maksudnya kita dapat 1 tambah 1 tambah 1/4. So kita akan dapat 2/1/4. Nampak jawapan kita adalah sama, kiri dan kanan. Okay. Soalan seterusnya, tukar 27/9 kepada pecahan tak wajar. Okey, untuk soalan ni maksudnya dia minta untuk tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Okey. Dia ada banyak, kamu nak guna kaedah bentuk boleh, kamu nak guna
kaedah nombor line boleh, apa nama garis nombor boleh. Tapi sekarang ni saya nak tunjuk darab dan tambah di Ini pun kamu dah pernah belajar, kamu dah pernah tahu sebenarnya. Cara dia ialah darab dan tambah. Darab dan tambah tu maksudnya dekat sini kita darab, lepas tu kita tambah. Okay? Darab, lepas tu kita tambah. Okay, good. So, atas ni adalah 9 darab 2 tambah 7. Okay? Perkan dengan nombor bawah, penyebut jangan kacau. Penyebut sama je. Sebab kita akan ubah yang atas je. 9 darab 2 tambah 7. Okay, sekejap apa dia? Kita selesaikan sama-sama. 9 darab 2 berapa? 18. 18. So 18 tambah 7 per dengan 9. Okay, so 18 tambah 7 berapa? 26. 25. Ya. 25 per 9. Faham Daripada bawah ni kita darabkan, lepas tu kita tambah. Latihan masuk latihan dulu. Saya percaya ramai yang dah cuba buat. So saya teruskan sahaja. Maksudnya kalau kamu tak faham, tanya. So yang dah set, semak jawapan kamu. 5 2 per 3, macam saya cakap, darab dan tambah. So maksudnya 3 darab 5 tambah dengan 2. Okay, per dengan 3. Penyebut tak payah tukar 3 darab 15. 3 darab 5, 15. Tambah 2 per 3. So dapat 17 per 3. Boleh? 29 per 10 pun kita akan tukarkan kepada pecahan tak wajar. So kaedah dia sama 29 per 10. Maknanya kita akan darab, lepas tu kita akan tambah nombor di atas. Kita mula daripada bawah So maksudnya kita akan buat 10 darab 2 tambah 9. So 10 darab 2, 20 tambah 9 per 10. So kamu akan dapat 29 per 10. Baik. Tukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Macam kalau kamu ingat kat atas tadi, kita ada 2 cara, bahagi dan juga pengasingan. Tapi saya sebut sekali lagi, saya suka bahagi. So 5 per 2 ni kita akan buat 5 bahagi 2 dalam bentuk lazim yang biasa kamu gunakan. So 2 darab 2 berapa? 2 darab berapa dekat dengan 5 kan? 2. So kamu boleh dapat 4. So 5 darab 4 adalah 1. Okay. Cara nak tulis dia. Okay, kita ambil. So 2, 1 per 2. Kita ambil yang ni dulu. Yang pertama. Lepas tu kita ambil yang kedua. Lepas tu kita ambil yang ketiga. 2, 1 per 2. 1, 2, 3. So, saya teruskan juga 21 bahagi dengan 4. Buat dalam bentuk lazim. So, 4 darab berapa yang paling dekat dengan 21 ialah 4 darab 5. Tak keluar pula. 5 dapat 20. So, 20 dapat tolak 21. 1 tolak 0. 2 tolak 2. Habis. So, baki kita adalah 1. So macam saya sebut tadi, mula-mula kita ambil yang nombor 5, terus ambil yang bawah, ambil yang ni. So kita ambil 5, 1 per 4.